Kelapangan dada mempunyai beberapa tanda dan petunjuk yang jelas kelihatan pada diri orang yang beriman, yang mana tanda-tanda itu menyebabkan dia memuji kesudahannya di dunia dan akhirat. Secara ringkasnya, tanda-tanda tersebut ada 3. Pertama, dia memberi fokus kepada negeri abadi. Ini dia mengutamakan akhirat berbanding dunia. Yang kedua, dia menjauhkan diri dari negeri fana atau dunia. Yang ini dia tidak terlalu mengutamakan segala apa nikmat dunia yang sementara ni, sebab dia mengejar nikmat yang kekal di akhirat. Yang ketiga, dia membuat persediaan untuk kematian dan selepas kematian. Dunia ini dia melihatnya sebagai tempat persinggahan sementara, bahkan sebagai tempat untuk mengambil segala apa persediaan dan bekalan untuk dibawa ke negeri akhirat yang kekal abadi. Jadi ini tanda-tanda kelapangan dada. Sekiranya ketiga-tiga tanda ini ada pada seorang hamba itu, maka hal itu merupakan petanda kelapangan dadanya dan ketenteraman hatinya. Al-Allamah Ibn Al-Qayyim berkata, petanda ini kelapangan dada terhadap darjat-darjat iman, keluasan hati serta ketenteraman hati terhadap perintah Allah, kembali mengingati Allah, mencintainya dan bergembira berjumpa dengannya, dan menghindarkan diri daripada negeri tipu daya, ini dunia. Seperti mana dalam riwayat yang masyhur, sekiranya cahaya memasuki hati, hati akan jadi luas dan lapang. Baginda ditanya, apakah petanda bagi hal itu? Baginda menjawab, menjauhi diri daripada negeri tipu daya, yakni dunia, kembali kepada negeri abadi akhirat, dan membuat persediaan untuk kematian sebelum kedatangannya. Sebaliknya, jika hati seorang dikuasai oleh perkara-perkara dan tumpuan-tumpuan yang lain, maka dadanya akan jadi sempit menurut kadar kesibukannya dan tumpuannya kepada perkara-perkara tersebut. Subhanallah, perhatikan, ini satu poin yang menarik, luar biasa. Lagi orang itu menumpukan perhatian dia kepada dunia, lagi dia mengejar dunia, ternyata bahawa hati dia akan jadi lagi sempit, hati dia akan jadi lagi haru biru dan kacau. Berbanding kalau dia tak berapa nak peduli dengan dunia, dunia ni dia tak berapa penting kan. Contohnya lah, tempat tinggal biasa-biasa dah cukup. Contoh, kenderaan dia tak terlalu nak mengutamakan kenderaan yang besar dan mewah contohnya. Demikian makan minum, tak adalah makan kena yang sedap-sedap daripada tempat ni tempat tu. Kalau macam tu keadaan dia, dia hidup dengan tenang. Bahkan orang kata perbandingan antara orang kaya dengan miskin lah. Antara orang kaya dengan orang miskin, mana yang tenang? Ini orang kata orang miskin lagi tenang. Kadang-kadang kita duk bayangkan kan, kita ingat orang kaya ni kalau dia ada semua benda dah cukup, dia memang sedap lah hidup, seronok. Tapi rupanya lagi kaya, lagi mewah, lagi takut. Kalau rumah besar, takut dah pencuri masuk, takut orang dengki. Jadi hidup dalam keadaan takut, hidup dalam keadaan tak tenang. Berbanding dengan orang yang hidup sederhana, hidup barangkali orang kata miskin lah, dia pula yang tenang, tak ada apa-apa yang merunsingkan dia. Sedangkan rumahnya tak apa-apa je, tapi dia pula yang tenang. Subhanallah, ini barangkali satu benda yang paradox, benda yang kita ingat logiknya macam ni, tapi rupanya terbalik.